kubur sahabat. Seorang bernama Ubadah bin As-Samit, yang kedua Syaddad bin Aus radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Kita dapat lihat sahabat-sahabat Nabi itu ketika Nabi menyampaikan khutbatul wada. Nabi SAW telah menyampaikan khutbatul wada. Dikatakan Ibn Hajar jumlah sahabat ada 70,000 orang. Setengah mengatakan 100,000 pada waktu Hajatul Wada, masa Nabi sampaikan khutbah yang terakhir. Lepas tu Nabi wafat beberapa bulan lepas tu. Tapi bila kita lihat dekat Baqi, yang dikebumikan cuma 10,000 orang saja. Makna 60,000 lagi ataupun lebih daripada jumlah itu semuanya mati di luar Mekah dan juga Madinah. Walaupun Mekah Madinah itu punya kelebihan, tapi semua mereka ni adalah mujahidin. Kenapa mujahidin? Kerana mereka nak kejar martabat syahadah. Jadi kalau kita baca dalam Quran, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi siapa yang bersama dengan Allah, taat Allah Rasulnya, mereka akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kata para ulama, sahabat ni paling kurang pun dia punya title ada dua, paling kurang. Nombor satu dia siddiq, nombor dua dia syahid. Jadi macam orang-orang pada hari ini yang kebendaan, dia mengejar title. Ada Datuk, Datuk Seri, Tan Sri, Datuk Seri. Tak, saya tak masukkan siapa. Tapi di sisi Allah pangkat tu lebih besar. Jadi kita lihat lebih daripada 100,000 orang sahabat mati di luar Mekah dan juga Madinah. Mereka semua pergi keluar untuk berjihad ke negara dan sebagainya. Jadi belakang tuan-tuan sana ada satu pintu gate yang dipanggil sebagai Golden Gate. Dulu ketika tentera salib datang, mereka datang dari situ namanya Golden Gate, pintu emas. Kerana mereka berjaya masuk ke Baitul Maqdis dan menyembelih umat Islam di sini ramai lebih 70,000 orang. Jadi Salahuddin Ayyubi berjaya menghalau mereka, Richard Lionheart dan sebagainya. Maka Salahuddin tutup pintu, dinamakan Close Gate, Al-Babul Mughlaq, Musaddad, tutup pintu tu. Jadi menunjukkan kemenangan Islam. Dan Salahuddin meneruskan agenda Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu untuk mengatakan bumi ini milik Allah, siapa nak duduk sini agamanya apa pun jangan mudaratkan orang lain. Cuma kami jadi tuan di sini. Jadi teori Ibn Khaldun mengatakan memang dalam satu bangsa dan satu negara ni mesti ada satu bangsa yang dominan. Macam kita kat negara kita, kat tanah Melayu, bila orang Melayu lemah, maka inilah yang berlaku. Tapi kalau Melayu kuat, orang lain kena ikut di bawah Melayu tanpa orang Melayu menzalimi mereka 1,400 tahun. Melayu merintah di tanah Melayu tu lebih 700 tahun kan. Tak pernah zalim pada orang lain. Tapi kalau orang lain naik, dia akan zalim pada bangsa yang lain. Itu sebab teori Ibn Khaldun tu betul. Bila Nabi wafat, Nabi kata al-a'imatu fi Quraisyin, kepimpinan mesti Quraisy. Walaupun sahabat-sahabat Ansar membantu Nabi untuk membangunkan Madinah, tapi tak. Tetap juga kepimpinan pertama adalah bangsa Arab Quraisy. Orang lain kena ikut. Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, Uthman Quraisy, Ali Quraisy, Khalifah Bani Umayyah semuanya Quraisy, Bani Abbasiyah semuanya Quraisy. Jadi bila Abbasiyah lemah, datanglah menteri-menteri yang macam dipanggil sebagai Osmani, Turki, untuk menawarkan kepada Abbasi membantu, kami bantu kamu. Sebab kerajaan Osmani mereka faham mereka bukan Quraisy. Mereka mengatakan kami bantu kamu, kami tak jadi ketua, kami bantu kamu. Tapi lama kelamaan orang Arab makin lemah. Maka orang Turki makin kuat. Maka itu membenarkan pula sabda Nabi, kalau kamu tidak kuat, nanti orang lain akan mengganti kamu. Maka orang Osmania yang telah mengambil tanggungjawab murabitun, maknanya menjaga negara umat Islam semua. Khalifah dah jadi macam puppet, dah lemah. Khalifah Arab dah jadi lemah. Jadi itu teori yang kita kena betulkan. Bila orang mengatakan Turki penjajah, sebenarnya Turki bukan penjajah, Turki penaung. Bila berlaku kekacauan dekat Baghdad, Turki datang tolong. Kekacauan oleh Syiah dekat Mesir, Turki datang tolong. Bila orang Kristian serang Algeria, Aljazair, Turki datang tolong. Sebenarnya Turki tak pernah menjajah orang, Turki menaungi orang. Itu sebab kita tengok kat Mesir, kepimpinan adalah Mesir, Baghdad, kepimpinan tetap Baghdad. Cuma Turki ni jadi macam tentera lah. Jadi yang kita lihat sekarang adalah Baitul Maqdis. Kemudian tentera Salahuddin Ayyubi membuka, dan Richard Lionheart kita tahu dalam kisahnya pernah mengalami sakit yang teruk dan tidak ada orang boleh merawatnya. Tiba-tiba Salahuddin Ayyubi datang berpura-pura jadi seorang doktor di kalangan orang Arab untuk merawat Richard Lionheart. Satu suasana yang luar biasa. Bila Richard sembuh, baru tahu yang merawatnya adalah Salahuddin. Bila dia tahu Salahuddin merawat dia, dia kata pada tentera-tentera dia, kita kena balik, tak boleh lawan dengan dia. Sedia kalau nak bunuh aku, dia boleh bunuh. Tapi dia
menghormati piagam peperangan dan sebagainya. Jadi ni tempat mereka dah siapkan untuk Ramadan. Ramadan, kalau tuan-tuan berada di negara seperti ini, tuan-tuan akan lihat begitu pemurahnya orang-orang Islam di sini. Walau mereka miskin, mereka bagi kita makan macam-macam. Kalau kita datang sini tak bawa apa pun tak apa, duduk makan je. Tak payah nak fikir untuk makan macam mana sekalipun. Jadi inilah semangat yang tuan-tuan dapat lihat. Sebahagiannya pagi tadi subuh-subuh dah sediakan korma. Korma air kan. Sebenarnya kalau kita baca hadis-hadis sahih, orang masuk syurga bukan amalan besar-besar, amalan kecil-kecil. Kerana itu bila قلت لله Aina. صدق لله Sadaqah lillah, dia faham saya cakap. Jadi kalau kita tengok dalam hadis mengatakan besok akhirat bila ada orang nak masuk neraka, tiba-tiba dia teringat dia pernah bagi seorang minum air. Lalu dia akan minta pada Allah nak cerita kasih sayang Allah tu kan. Memang Allah tahu pun, tapi nak cerita kasih sayang pada benda kecil, maka dia akan berkata kepada Tuhan, ya Allah, aku dulu pernah bagi fulan tu masuk, aku bagi minum air segelas. Ada dua cabang jalan tu, satu pergi neraka, satu pergi syurga, satu pergi neraka. Tengah-tengah ada Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ni amalan kebaikan dan keburukan yang sangat banyak. Jadi yang nak masuk neraka ni berhenti kat situ cakap, ya Tuhan, aku pernah bantu dia lah. Bantu apa? Bagi minum air. Allah panggil orang tu, betul tak? Dia pernah bagi kau minum air? Ya, segelas air. Bagi syafaat pada dia masuk syurga kerana segelas air. Jadi kita kadang-kadang orang Melayu kita lambat buat. Tapi kalau kita pergi ke Mekah, kita tengok orang Arab duduk dekat water dispenser tu untuk pergi bagi orang air. Ada kita benda tu apa dibuat remeh. Sebenarnya orang masuk syurga bukan benda besar, benda kecil. Benda kecil tu menyebabkan rahmat Allah datang kepada kita. Kurma, air. Dan adab dia saya tahu pada tuan-tuan, kalau orang bagi kurma ambil. Tak makan pun tak apa ambil. Saya tegur lah, sebab dalam hadis mengatakan kalau orang bagi kamu kurma, orang bagi kamu wangian, ambil. Tak makan tu bagi pada orang lain. Kerana Nabi tak pernah tolak sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni badan dia paling wangi. Dalam hadis-hadis sahih menunjukkan peluh Nabi ni wangi. Datang para sahabat minta minyak wangi pada Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah seorang isteri Nabi contohnya. Maka Nabi pergi dalam bilik dan keluarkan peluh masuk dalam botol. Itulah minyak wangi paling harum. Tapi walaupun baginda ni memang secara biologikalnya memang wangi, tapi Nabi tak pernah tolak minyak wangi orang bagi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara adab-adab kecil. Nabi SAW sabda bahawa sebaik-baik kebaikan itu akan kekal dalam umat aku sampai ke hari kiamat. Dan bila Nabi tanya akhir zaman nanti mereka yang kuat di mana, Nabi kata Al-Murabitun ni dekat Syam. Murabitun ni mana orang paling kuat menangkan Islam adalah orang Syam. Macam sahabat kita lah, hidup tekan tapi kemuliaan diri tidak pernah luntur. Dia takkan jual tanah dia, takkan jual rumah dia, apa sahaja berlaku sampai dia mati tadi pun. Belakang tuan-tuan ni dipanggil sebagai Jabal Zaitun. Jabal Zaitun adalah maksudnya gunung zaitun. Dulu-dulu pokok zaitun penuh ni. Tapi bila lama-kelamaan orang dah buat rumah dan sebagainya lah. Di belakang sana ada Qal'ah Salman Al-Farisi ketika bersama dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk membuka Baitul Maqdis. Saya pun tak pernah pergi lagi. Saya belajar lah, saya baca dan sejarah dan sebagainya. Biasanya semua merupakan tempat-tempat berkemahnya, berkawannya para sahabat dulu sama dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah kita tahu telah menggantikan Khalid Al-Walid. Lepas Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu memecat Khalid Al-Walid. Kerana Sayyidina Umar tidak mahu orang Islam terlalu taksub pada Khalid. Khalid menang, Khalid menang. Padahal bukan Khalid yang menangkan, Allah yang menangkan. Jadi Sayyidina Umar ambil tindakan, pecat Khalid, naikkan Abu Ubaidah. Dan Khalid tetap berjuang bersama dengan Abu Ubaidah. Khalid berkata, aku tidak pernah berjuang untuk Umar, aku berjuang kerana Allah. Tak macam kita kita orang tak pilih jadi nazir masjid je, tak datanglah ke masjid terus. Orang dah tak suka kan. Orang YDP, PIBG dah tak ada, tak YDP lah, langsung tak datang. Tengok sekolah pun tak ada apa, tak ada la salam wala kalam, ahlan wa sahlan wa jalan. Jadi apa lagi saya nak beritahu kepada tuan-tuan? Nabi kita SAW telah pun di Isra' Mi'rajkan, kemudian Nabi pulang ke Mekah dan beritahu kepada penduduk Mekah, aku telah di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Pandangan yang paling kuat dalam hadis mengatakan bahawa Nabi di Isra' Mi'rajkan dengan jasad dan roh. Bukannya roh saja. Kalau roh saja, tak adalah benda itu menimbulkan
kekacauan, keributan daripada orang Arab. Orang kata aku mimpi malam tadi. Biasalah semua mimpi. Tak, aku bergerak dengan jasad aku sekali. Itu sebab datangnya burak. Bawa jasad Nabi. Untuk sampai ke sini Dan sekelip mata dia punya lompatan itu. Pecutan tu. Jadi Nabi sampai, lepas tu ada sahabat-sahabat, ada orang Quraisy yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kau kata kau pergi Baitul Maqdis. Berapa banyak pintu Baitul Maqdis ada? Dia tanya. ولما اجى النبي هون عليه الصلاه والسلام نعم صلى امام بالانبياء نعم 124,000 نبي. sahabat kata بعدين اجى على هون قبة الصخرة هون وصعد من هون على سدرة المنتهى. نعم التقى بالانبياء. نعم كل واحد انبياء في كل السماوات. نعم لا وصل هو مع جبريل. نعم ذهب إلى الله يعني وفرض علينا 50 ركعة صلاة. نعم قالوا لنا الأنبياء كثير. كل ما يطلع يعاود ينزل يطلع ينزل يخفف. صاروا 5 اليوم. Jazakallah khairan. Tambahan ni mengatakan bahawa bila Nabi SAW sampai kat sini, Nabi telah menjadi imam kepada 124,000 orang Nabi. 124,000 orang Nabi di Masjid Aqsa. Kemudian Nabi pun naik daripada langit ke langit di tempat ini. Ini dipanggil Mi'raj. Mi'raj ni mana? Mi'raj tangga. Tangga ni naik ke langit. Dan di tiap-tiap langit tu malaikat-malaikat yang menanti menanyakan kepada Jibril yang menemani Nabi, siapa yang kau bawa ni wahai Jibril? Ya, kerana aku tidak dibenarkan buka pintu langit ni melainkan kepada Muhammad. Jibril menjawab, inilah Muhammad SAW. Sampai langit ke-7. Setiap langit tu ada nabi-nabi yang berbeza-beza riwayat mengatakan nabi apa yang Nabi Muhammad SAW jumpa. Sekali jumpa kat bawah dah, kemudian jumpa kat atas lagi. Riwayat yang kedua mengatakan tidak. Sampai kat sini, dia bagi minum susu. Kemudian Nabi naik ke langit, jumpa nabi-nabi itu dalam keadaan hidup, bagaimana kita tidak tahu. Kemudian Nabi turun, Nabi sembahyang subuh dengan mereka kat sini. Riwayat yang kedua. Wallahu a'lam. Mana satu Allahu a'lam. Jadi Nabi difardukan sembahyang 50 waktu di langit, dan kemudian Nabi SAW mendapat keringanan atas nasihat Musa AS menjadi 5 waktu sahaja. Daripada 50 jadi 5 waktu sahaja. Dan kemudian bila sampai ke Mekah, Nabi beritahu pada semua orang-orang Arab, mereka menafikan. Mereka berkata tak masuk akal. Sekarang beritahu kepada kami, ada berapa pintu Masjid Aqsa ni? Nabi ni bukan arkitek. Nabi bukannya engineer, Nabi bukannya kontraktor. Jadi Nabi benda ni tak penting bagi baginda SAW. Ya, tapi kerana soalan tu telah ditanya kan, maka Jibril datang untuk mempamerkan kepada Nabi model Masjid Aqsa di depan baginda secara virtual. Maka Nabi pun kira dan Nabi beritahu pada mereka tepat. Dan kemudian Nabi beritahu perkara kedua. Ketika aku pulang di langit, aku nampak ada sekumpulan unta dibawa pulang daripada Syam. Dan unta yang mula-mula tu warnanya agak grey sikit. Unta ketua tu dinaiki oleh seorang ketua, warna dia agak pelik sikit, grey, warna kelabu sikit. Ya, mereka pun tunggu lagi beberapa jam betul-betul sampai kafilah itu. Jadi ini menunjukkan kebenaran yang tidak boleh dinafikan. Bila mereka panggil Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahabat kau ni bercerita benda tak masuk akal, wahai Abu Bakar. Abu Bakar jawab apa? Wallahi, inilah usaddiquhu fima ab'ad min zalik. Demi Allah, aku membenarkan Muhammad ini lebih daripada itu pun dicerita kebenaran. Tak ada satu pun benda yang meragukan aku, kerana dia dengan Allah. Maka Abu Bakar mendapat giliran As-Siddiq. Pesan daripada peristiwa itu. Jadi ini bumi sejarah yang kita sedang lihat. Mudah-mudahan menumbuhkan iman dalam diri kita. Kaman fi ziyadah ya Ustaz? في عندكم هون قولوا هن الله أعلم مقام سليمان، وهذا قصر سليمان، محبس الجن هن. لما كان الهدهد ولا هذا وقالوا أخبروا عن قصة بلقيس كانت تحكم وكانت تسمع الكفار وإجت وأنا مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. نعم. هون هذا محبس الجن هذا قصر سليمان. طيب. وقدام لقدام هناك في مقام سليمان. الله أعلم. الله أعلم. طيب. Ini dikatakan oleh Syekh kita ni bahawa dikatakan diriwayatkan bukan hadis sahih. Ini adalah merupakan tempat Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman memerintah Palestin dulu daripada ayandanya Daud. Jadi Nabi Sulaiman dalam satu peristiwa perkumpulan tenteranya bertanya, Mali la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Mana hudhud?
Hudhud ni adalah burung yang kerjanya untuk merhati, memantau keadaan sendiri dan membawa pulang kepada Nabi Sulaiman apa-apa perkembangan. Jadi macam-macam lah. سليمان الجن والهدهد Nah, mutair. Jadi Hudhud tidak tampil. Tiba-tiba datang Hudhud beritahu, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku datang daripada satu tempat yang aku melihat satu negara yang besar dipimpin oleh seorang perempuan. Walaha arsyun azim. Perempuan ni seorang yang permaisuri, seorang pemimpin, tapi rakyat dia ramai dan dia punya istana besar, hebat. Kali Nabi Sulaiman cakap, sekarang hantar surat ni kepadanya. Dia pendekkan cerita lain. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini daripada Sulaiman, sungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah Penyayang. Ambil surat ni jatuhkan kepada Balqis itu. Ya, jadi kat sini Nabi Sulaiman AS menerima surat itu daripada Balqis. Balqis menghantar hadiah tapi ditolak oleh Nabi Sulaiman semua. Dan kemudian Nabi Sulaiman mengurung jin-jin yang degil. Kat sini dikatakan mengurung, mahbas ni makna mengurung jin-jin yang degil. Kerana kita tahu Nabi Sulaiman membina istana dan sebagainya semua pakai jin. Semuanya di bawah kawalan baginda alaihissalam. Satu kelebihan yang Allah beri kepada Nabi Sulaiman. Nabi kita Muhammad SAW pun mampu buat begitu, tapi Nabi tidak mahu buat. Satu hari Nabi sedang sembahyang di Madinah, Nabi mencekik ifrit yang datang mengganggu baginda. Sampai terjadi dia keluar lidahnya. Nabi sembahyang mencekik dengan kuat. Tiba-tiba Nabi teringat ayat yang Nabi Sulaiman minta kepada Allah. Ayat yang Nabi Sulaiman doa kepada Allah Taala. Mahwal ayat. Berilah kepada aku kepimpinan yang tidak pernah diberi kepada orang-orang selain daripada aku. Nabi Sulaiman minta kepada Allah. Jadi Nabi kita tawaduk dan pemalu. Nabi teringat ayat ini, Nabi kata kalau aku buat, aku menandingi Sulaiman. Sedangkan saya minta kepada Allah supaya dia saja yang kuasa ini. Dia dimuliakan dengan kelebihan ini. Jadi aku lepaskan ifrit itu. Kalau aku terus pegang dia sampai habis sembahyang, aku boleh tunjuk pada kamu supaya anak-anak kamu yang kecil-kecil datang ke masjid ini dan baling ifrit ini dengan batu-batu. Tapi aku tak nak buat gitu kerana aku teringat Nabi Sulaiman meminta kelebihan itu hanya untuk dirinya. Jadi dikatakan bahawa Syekh ni dikatakan, riwayatkan Nabi Sulaiman tangkap jin ni, kurung kat situ. Kat situ tempat baginda memerintah, mengeluarkan ucapan dan sebagainya. Baik, masih